kecil lagi. Wajahnya menzahirkan kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa saja melihat baginda. Apabila Rasulullah SAW datang ke majlis datuknya pada zaman semasa kanak-kanak, baginda duduk atas tilam datuknya. Sedangkan jika datuknya duduk di atas tilam tersebut, dari siapa pun anak-anak atau perempuan saudaranya yang berada duduk atas tersebut. Ini disebut sebagai keistimewaan Nabi. Baru kecil lagi dah nampak bijak dah. Macam kita lah kan. Bila mana kita mak ataupun adik kita, kakak kita, abang kita ada anak kan. Jadi mak kita tengok, ya Allah comel anak hang, nampak bijak ni. Sebab nampak bijak ni mak sayang ni. Dia tak sayang dekat anak dia, sayang dekat cucu dia tu. Contoh. Ini nak nampak bijak anak hang ni. Anak hang bijak. Patutnya baguslah mak dapat anak aku bijak macam mak juga. Tak sebut. Dia kata anak hang bijak, hang tak tahulah. Terus gitu tu balik kan. Itu dah sebut berkenaan dengan benda tersebut lah. Sebenarnya bagi tu sini ialah keistimewaan Nabi. Nabi boleh duduk di tempat datuk dia, yang mana siapa pun cucu-cucu dia boleh duduk di situ. Hatta bapak saudara dia pun, anak pada datuk tak boleh duduk. Tapi Nabi dia beri keistimewaan boleh duduk tempat untuk dia. Macam kita lah, ayah kadang-kadang ataupun kalau siapa yang belajar tahfiz, tempat ustaz mengajar tu, itulah tempat yang paling haram untuk duduk. Haram tu, maksudnya kalau duduk masuk neraka macam tu lah. Siapa dia punya hukum dia kata ini haram. Siapa hilang adab. Tempat ustaz mengajar, kalau tahfiz kan, ustaz mengajar situ, jadi dia tak duduk situ. Tak boleh duduk. Siapa dia duduk? Sebab apa? Menghormati. Ayah kita pun kadang-kadang ada tempat yang dia tak suka, ataupun ada setengah-setengah orang tua ni bila dia makan jangan berbunyi. Cucuk makan. Setelah dia tak suka, bila tak suka dia tinggalkan tempat makan tadi. Ataupun tengah makan tu ada rambut dan nasi, tarik panjang. Tinggal. Macam arwah Tok Wan Nana begitu. Dia makan tak ada nasi, ada nasi. Ada rambut panjang. Dia tak cakap, dia tak marah. Dia ambil pinggan, pergi basuh, ataupun pinggan letak kat sinki dia belah. Dia keluar. Bila kita tengok, ada rambut. Jadi kena jaga. Jadi bila adik-adik masak, mak ke tok masak, dia tahu lah. Kena jaga dia sebut supaya tak jatuh dalam makanan. Itu cara dia. Orang tu dia ada pantang ni kan. Aku pantang jangan buka almari aku. Jangan buka lah. Kalau buka, dapatlah habuan sikit dia bagi. Yang kurang mas ke lupa itu. Jangan buka. Sebab jadi sama juga dengan Datuk Nabi. Dia pantang. Ataupun dia tak boleh bagi siapa duduk tempat dia. Tilam yang tempat dia duduk. Tapi Nabi diberi keistimewaan untuk duduk di situ. Ataupun kemudian Nabi ni tak ada masalah nak duduk kat situ ke terus sebagainya, tak dimarahi dan sebagainya. Kemudian pada awal remaja baginda mengembala kambing untuk penduduk Mekah dengan bayaran upah beberapa kirat 1/24 dinar. Jadi Nabi walaupun dia taraf Nabi, dia seorang insan yang dimuliakan Allah SWT, tapi pekerjaannya ialah pengembala kambing. Sebab itu mengembala kambing ni sunnah. Jangan hina orang mengembala kambing. Ish, dah lah busuk. Allah Akbar. Ada seorang sahabat dia mengembala kambing, bujang. Satu ketika dia nak kahwin, semua orang tak terima dia. Siapa? Orang panggil dia kambing. Ada nama dia sebut lah kan. Nama kambing. Dia disembah kambing. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Salah ke anak kerja jaga kambing buat bisnes sendiri? Tak salah. Cuma orang salah faham tentang kerja kita. Kita tak salah, jangan risau. InsyaAllah akan ada orang yang boleh menerima kita seadanya dan boleh menyayangi kita lebih pada orang lain. Akhirnya dia berjumpa jodoh. Isteri itu seorang doktor, hafizah. Dia tak ada background apa-apa pun. Bukan doktor, bukan hafizah. Bukan hafiz. Tapi dia dapat orang yang memang memahami dia. Tak ada masalah pun. Saya kata lagi, Zawjahana kalau tak berkambing sehari tak boleh. Oh, macam tu pula. Kenapa? Memahami apa? Sunnah Nabi tu. Bagaimana kambing? Busuk lah, busuk. Masa tu busuk, masa makan tau. Kan? Itu sunnah Nabi yang mana Nabi tunjukkan pada kita. Seterusnya baginda tidak berpulang menceritakan sebaya dalam kalangan remaja Mekah dalam bersukaria dan berfoya-foya. Allah telah memelihara baginda daripada terlibat dengan gejala-gejala tersebut. Nampak? Satu ketika Nabi SAW nampak satu pesta atau satu majlis seronok-seronok. Jadi Nabi teringin lah macam manusia biasa. Tengok ada konsert, K-pop contoh, teringinnya daripada sebelah rumah pula konsert sebut. Teringin nak pergi ni. Nabi juga ada perasaan begitu. Bila tengok ada satu majlis suka pesta, jadi nak tengok, dia pun keluar nak tengok, nak lalu kat kawasan tersebut. Allah tidurkan Nabi. Saudara dah pagi dah. Kita tengok sampai kita tidur. Lain. Kita tengok sampai kita tidur. Nabi Allah tidurkan dia. Tak sempat nak dengar apa benda yang koyak, yang benda-benda yang melalaikan. Allah tidurkan dia.
Kita tengok sampai tertidur. Tengok seronok sampai tertidur. Sudah dah Zuhur. Kalau Zuhur lah, kalau malam. Tengok malam tu sampai sudah dah Zuhur. Allah jaga Nabi sampai tak baca tulis supaya Nabi ini adalah insan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jaga dan pelihara dia pada segala benda-benda yang boleh merosakkan akhlak dia, boleh merosakkan minda dia sebagai orang yang akan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Kemudian seterusnya, seterusnya sejak baginda mula mai, baginda dikelilingi dengan punya akal yang matang dan pandang yang bernas. Peristiwa peletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. Nabi adalah seorang yang berfikiran jauh ataupun matang. Matang ini tak semestinya muka tu kena matang. Matang ni adalah fikiran, tindakan. Ada orang muka bukan nak kata orang sini, muka jambu, muka kalau sekolah ada bagi muka pinky. Maksudnya muka macam ala-ala comel tu kan. Maksudnya Allah comelnya lah itu. Muka macam tu. Tapi tindakan dah matang. Dia tak macam orang lain. Tak ada bergaduh benda pelik-pelik. Apa pasal bubuk roti bergaduh, dia tak ada. Tak ada. Sebab apa? Dia tak berlaku benda sebab apa? Dia matang. Itu maksud tindakan dalam sebut matang. Orang matang ni dia lain sikit perwatakan dia. Dia cakap pun tak cakap benda pelik-pelik, cakap benda serius. Kalau dia bergurau ilmiah, macam bergurau ilmiah, itu cerita sebab lain bergurau ilmiah. Jadi dia matang. Sama dengan Nabi Muhammad SAW satu ketika bila mana berlakunya pertemuan nak letak batu Hajarul Aswad tu macam mana. Jadi kabilah-kabilah ni, akulah sebab aku paling mulia sekali, Bani aku, kabilah aku paling mulia, jadi bergaduh. Bila bergaduh-gaduh, dia kata, sekarang kita buat satu ketetapan. Siapa yang masuk dalam pintu, salah satu pintu dalam Kaabah ini, kita akan minta dia untuk putuskan kabilah mana yang akan letakkan batu Hajarul Aswad ke tempat ini. Tak kira Allah SWT yang masuk tu Nabi. Nabi masuk dia bagi budak ni kan. Nabi pun cakap, senang je masalah ni. Nabi buka kain serban, satu sehelai kain ada 4 penjuru. Nabi letak batu di tengah, minta 4 kabilah ni pegang penjuru masing-masing, angkat sama-sama. Ini tindakan yang matang. Tak payah gaduh-gaduh. Tak payah gaduh-gaduh, relax. Buat benda senang. Bukan masalah batu je pun. Bukan masalah nak perang, masalah batu. Batu masalah Allah. Masalah batu gaduh, tak payah. Jadi Nabi selesaikan dengan cara ambil 4 penjuru, pegang sama 4 penjuru, letak batu tengah, sama-sama kita angkat, letak ke tempat asal, iaitu tempat Hajarul Aswad. Menunjukkan kematangan Nabi ataupun kebijaksanaan Nabi dalam menangani satu krisis ataupun satu konflik permasalahan. Ini antara benda yang kelebihan yang Nabi ada waktu dia sebelum naik Nabi lagi, sebelum jadi Rasul lagi, dah ada dah tanda-tanda kehebatan dia sebagai seorang pemimpin. Baik, seterusnya semasa remaja baginda Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai orang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya. Baginda tak kenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup mengikut cara dan reputasi baik. Sejak pada baginda kecil lagi, remaja lagi, baginda ni orang yang amanah, disebut sebagai Al-Amin. Amanah, jujur. Jujur, amanah ini adalah satu kelebihan yang ada pada Nabi, menyebabkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merisik ataupun melamar Nabi untuk dijadikan sebagai seorang suami ataupun pemimpin dalam rumah tangga. Kelebihan. Sebab tu laki-laki hari ini kena faham, jujurlah. Berlakulah jujur supaya antum dipilih menjadi imam dalam solat jenazah lah. Maksud dah solat dah, dah solat. Sebab itu perkara biasa. Semua orang nak perkara yang jujur. Jangan tipu. Kan? Saya ni ada masalah sikit. Masalah apa? Saya susah sangat nak tidur malam. Cerita. Jujur. Ini benda yang semua. Tanya mana ada perempuan dia akan suka lelaki yang jujur. Mana ada Ustaz? Ciri-ciri saya nak cari lelaki yang suka nipu memang jujur. Tak ada. Kalau ada, beritahu kat anak. Siapa makhluk tu? Nak tengok. Nak tanya kat pelajar macam mana dia boleh dapat benda macam tu. Sebab apa dia akan cari lelaki yang jujur. Sama juga Sayyidatina Khadijah. Dia minat ataupun suka pada Nabi sebab Nabi ni jujur. Bawa barang dagangan di Syam, hantar barang balik sebagainya, tak pernah ambil satu sen ataupun tak pernah tipu dan sebagainya dalam urusan jual beli. Menyebabkan Khadijah suka pada Nabi dan akhirnya Khadijah melamar Nabi untuk sebagai seorang suami pada dalam kehidupannya. Itu adalah kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda musafir keluar dari Mekah sebanyak 2 kali. Pertama bersama bapa baginda, iaitu bapa saudara baginda ni. Yang kedua Abu Talib ketika usia 12 tahun. Kedua ketika 25 tahun sebagai peniaga harta daripada dagangan Khadijah.
Nabi pernah keluar pada Mekah sebanyak 2 kali. Dan apa rasional Nabi keluar ini? Bila Nabi keluar daripada Mekah, Nabi melihat budaya orang luar pada Mekah macam mana. Ini sebenarnya satu gambaran untuk Nabi faham konsep ataupun resam kehidupan luar orang Mekah. Macam kita lah, kalau kita di Malaysia, kita duduk di Perak, kita suka makan tempoyak. Kita pergi keluar pada Perak, tak ada orang suka makan tempoyak. Kita pergi KL, tak makan tempoyak, buka tempoyak, begini lah. Ustaz boleh apa ni? Jangan tolong. Kasih bantah. Tapi budaya tersebut tak sama di tempat negeri lain. Itu juga Nabi Muhammad SAW, bila dia keluar daripada kawasan dia, Mekah, dia akan tengok budaya, adat, resam kawasan tersebut. Dan dia mengambil, oh, punya orang Syam ni macam ini panggilnya. Kalau orang bermohon orang tua, macam ni caranya. Sebab itu, bila kita bergaul ataupun kita bersahabat dengan ramai orang muda ke, orang tua ke, kita akan dapat ilmu yang kadang-kadang kita pun sangka kita dapat benda. Orang tua, macam dah sebut, orang tua mujamalah ataupun sulukiah dia tinggi. Orang tua. Orang muda, dia suka jenis buat satu perkara tu rushing, nak cepat. Dia nak dapatkan keputusan masa tu juga. Tu, tang tu dia orang nak. Biasalah kalau kita, contoh orang datang berisik kan, ataupun datang baru nak takdim, kita pergi rumah pasangan kita belah perempuan baru nak pergi. Okey pakcik, okey. Nak balik tu pakcik kan? Boleh tak ni? Pakcik kata nanti bagi masa. Pakcik kau boleh cepat sikit Biasa, orang muda. Orang tua bagi masa, dia akan bagi masa. Tu orang tua dia biasa. Tu kita. Bila kita kawal dengan kanak-kanak ataupun orang muda pada kita pula, lain pula cara dia, ataupun lebih tua ataupun usia lain. Jadi perkara-perkara ini Nabi buat. Sebab apa? Nabi memahami konteks mad'u dia bila mana dia menjadi seorang Nabi satu masa nanti. Baik, kemudian hanya orang yang cerdik dan cerdas layak memegang apa? Okey, habis.